Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua murid cikgu tahun 2? Dua yang mana dah masuk Google Meet tadi. Ini video boleh ulang kaji balik Okey, kita tengok imbas kembali. Cikgu nak imbas balik pecahan sebelum ni. Yang mana pecahan sebelum ni awak boleh tukar pada perpuluhan. Okey, jadi ingat je, senang je. 1/10, 2/10 akan jadi 0.1, 0.2. Dan yang lebih penting adalah yang 0.9 semua ni lebih kecil daripada 1. 1 dia lebih besar daripada 0.9. Okey? Dan macam tu lah juga macam ni. Contoh satu selepas 1.1. 1.2. Dia menaik macam tu lah. Kalau nak senang awak tengok kat pembaris. Itulah dia yang mana awak boleh tengok. Dia makin menaik. Okey, jelas? Okey, cukuplah pecahan. So kita terus masuk pada tajuk menambah wang. Okey, menambah wang konsep dia sama macam menambah. Cuma beza dia ada satu perbezaan dia. Sangatlah berbeza, satu je perbezaannya. Tapi awak kena faham perbezaan ni. Apa dia perbezaannya? Dia ada RM. Ada RM. Jadi setiap kali menambah awak kena tulis RM. Okey, RM 40 tambah RM 30. So, jawapan awak akan dapat RM 70. Ingat, jangan lupa RM ni kena tulis. Sebab bila menambah wang, RM kena tulis. Baru jawapan awak akan jadi betul. Kalau tak, jawapan awak salah. Dikira salah. Tetapi dalam pengiraan saja yang betul. Okey? Jelas? Okey, kemudian kita akan tengok bagaimana pula yang ada sen. Okey, itu cikgu cakap. Bezanya dia ada sen dan dia ada ringgit. Okey, jadi kita kena buat dua rumah. Satu rumah ringgit, satu rumah sen. Ini memang kena asing. Ini awak kena faham. Awak kena asing. Sebab kalau awak buat sekali, memanglah masalah jawapan awak nanti. Okey, jadi 68 di sini adalah rumah ringgit. Maka kita kena masukkan dia dekat rumah ringgit. Okey, yang ini pula adalah rumah sen. Maka kita masukkan rumah sen. Manakala yang ini rumah sen. Jadi kena masuk 80 kat sini. Iaitu 80 sen. Okey, jadi selepas masukkan, okey, apa yang perlu awak buat ialah langkah yang ketiga. Pertamanya, awak kena terus tulis nilai perpuluhan, titik perpuluhan kat sini. Kerana ini adalah untuk membezakan sen dan juga ringgit. Okey, so selepas dah tulis titik perpuluhan ni, barulah tambah. Okey, sifar tambah sifar. 1 tambah 8. 1 tambah 8. 1 tambah 8 dapat 9. Okey, 8 tak ada apa yang nak ditambah. Jadi turun bawah macam biasa. 6. Jadi jawapan awak akan dapat RM68.90. Okey? Jelas? Okey, kita terus pula lagi. Okey, sebab dia senang sangat. Sebab dia konsep tambah aja. Jadi cikgu tak banyak-banyak lah nak sentuh kat awak. Okey, sekarang kita tengok set B dan set D. Dia kata berapakah jumlah. Bila dia tanya berapakah jumlah, of course tambah. Lalu dia tanya baki, of course tolak. Kena ingat yang tu. Jumlah confirm lah tambah. Kalau dia ada sebut baki, tolak. Ingat macam tu je. Okey, so dia kata set B dan set D. Set B harga dia RM24.80 dan set D harga dia RM56.70. Jadi awak kena tambah sebab dia nak jumlah. Jadi bila nak tambah, macam cikgu cakap sebelum ni, kena buat rumah, iaitu dua rumah. Rumah ringgit dan juga rumah sen. Kena buat. Sebabnya memang dia orang ni tak sebulu, tak boleh duduk sekali. Jadi sebab itulah dia orang kena berpisah. Jadi kena buat. Kalau tak buat memang bermasalah. Jadi bagaimana nak masukkan? RM24 masukkan di bawah rumah ringgit. Jadi 24. Jadi rumah sen iaitu 80 sen ni dekat rumah sen. Jadi dia kena masuk di bawah sen. Okey, kemudian rumah ringgit RM56 masuk bawah rumah ringgit 56. Kemudian masukkan 70 di rumah sen. Maka barulah boleh tambah
Tapi sebelum tambah, awak kena letak dulu titik perpuluhan. Betul-betul di sini. Okey, barulah tambah sen. Tetapi cara menambah adalah sama macam cara tambah sebelum ni. Sifar tambah sifar, sifar. 8 tambah 7 dapat 15. Okey, tulislah 15 kat sini. 1 akan naik kat sini. Tambah kat sini. Jadi 6 tambah 4, 10 tambah 11. Dapatlah 11. Tambah lagi 1 ke atas. Jadi tambah. Dapatlah RM81.50. Okey? Itu cara dia. Senang je. Macam awak menambah. Cuma bezanya ingat, kena ada rumah sen, ada rumah ringgit. Dan ada titik perpuluhan yang memisahkan sen dan juga ringgit. Okey? Okey. So, kita teruskan. Okey, yang ini anda cuba. Kalau nak cuba, boleh cuba. Pausekan sekejap video. Cuba. Bagaimana nak cuba? RM15 tambah RM30. Okey, alah senang sangat lah. Okey, so yang ini pun anda cuba. Bagaimana nak cuba? Pausekan video sekejap, kemudian cuba. Ni rumah ringgit, ni rumah sen. So masukkan RM12 ni, 12 ni ringgit. Jadi kenalah masuk di rumah ringgit. Jadi tulis di sini 12. Yang ini adalah rumah sen. Jadi kena masuk di rumah sen. Yang ini rumah ringgit. Masukkan di bawah rumah ringgit. Yang ini rumah sen. Masukkan di rumah sen. Jadi okey, barulah tambah. Tambah seperti biasa. Dan jangan lupa letakkan titik perpuluhan. Okey, sekarang cubalah. Pause lah video. Alah, buat apa tengok aja kan? Kira lah juga. Baru seronok belajar kan? Okey, kita pause kejap video. Lepas tu nanti awak cuba jawab. Kalau cikgu bagi je, tak syok lah. Okey, sekarang kita tengok menolak. Menolak pun sama konsep dengan tolak yang sebelum ni. RM90 tolak RM20. Kenapa kita tak ada rumah yang ni cikgu? Sebab yang ini semua rumah ringgit. Jadi tak perlulah ada rumah. Okey, jadi terus tolak. Sifar tolak sifar, sifar. 9 tolak 2 dapat 7. Jadi dapatlah RM70. Tapi bagaimana pula kalau ada sen? Macam biasa cikgu cakap sebelum ini, rumah yang ada sen kena letak sen. Dan rumah yang ada ringgit kena letak ringgit. Jadi di manakah ringgit? Ni ringgit. RM74 letak dekat rumah ringgit. Dan yang ini rumah sen, 80 sen. Tolak, ni rumah ringgit, 20 ringgit. Yang ini rumah sen, 50 sen. RM jangan lupa. Okey, so barulah kita tolak. Dan tolaklah macam biasa. Tolak macam biasa, macam awak buat macam sebelum ni. Pinjam, tambah ke, apa ke, itu semua. Macam biasa. Okey, so sifar tolak sifar. Sifar 8 tolak 5. Dapatlah 3, 4 tolak sifar dapat 4, 7 tolak 2 dapatlah 5. So jawapan awak akan dapat RM54.30. Okey, jelas? Okey, seterusnya. Okey, yang ini cikgu kalau awak nak cuba boleh cuba. Okey, Siti ada RM100. Okey, kemudian Siti, RM100 ni duit Siti. Kemudian Siti beli pula teddy bear. Buat yang dia beli. Teddy bear harga dia RM19.90. Jadi duit 100 ni dah kena tolak RM19.90. Kita tolak dulu. RM100 tolak RM19.90. Kena buat rumah sebab ada sen. Okey. Rumah ringgit. 100 tak ada sen cikgu. Bila 100 tak ada sen, tambahlah kod sifar-sifar kat dia. Barulah betul RM100. Okey. Okey, jadi sekarang sifar tolak sifar dapat sifar. Jadi sifar nak tolak 9 tak boleh, kena pinjam sebelah. Tapi sebelah pun tak ada. Jadi sebelah kena pinjam sebelah. Sebelah pun tak ada, kena pinjam lagi sebelah. Jadi yang ni akan jadi kosong. Dan yang lain akan jadi 9, 9 dan yang ini akan dapat 10.
Okey, 10 tolak 9 dapat 1. Macam konsep tambah tolak yang biasa, awak kena buat macam tu je. Cuma bezanya kita ada titik perpuluhan yang memisahkan sen dengan ringgit. Okey, kemudian 9 tolak 9 sifar, 9 tolak 1 8. Jadi dapat RM RM80 10 sen. Okey, kemudian Siti beli lagi benda ni pula. Okey, jadi tolaklah lagi RM80 baki duit Siti yang tadi RM80, tolak lagi dengan yang Siti beli iaitu RM57.50. Jangan lupa rumah dia. Rumah dia jangan tinggal, kan? Okey, rumah sen. Ni rumah ringgit. Okey. So, sudah dapat rumah masing-masing. Jangan lupa sebelum menambah letakkan dulu titik perpuluhan kat sini. Barulah kita tolak sebelum menolak. Itu. Susah cikgu ni. Okey, sifar tolak sifar. Sifar 1 tolak 5 tak boleh. Jadi kena pinjam kat sebelah. Sebelah tak ada. Jadi dia pinjam kat sebelah. Yang ini jadi 7. Yang ini jadi 9. Yang ini tambah jadi 11. Sebab dia pinjam 1 kan. Okey, 11 tolak 5 dapat apa? 11 tolak 5. Kira. 11 tolak 5 6. 9 tolak 7 9 tolak 7. 9 tolak 7 2. 7 tolak 5 7 tolak 5 jawab apa? 2 ke 3? Dapat 2. So baki duit Siti adalah RM22.60. Okey, jelas kat situ. Okey, kita teruskan pada latihan. Pendek je sebab awak dah pandai konsep tambah dan tolak. Tak perlulah cikgu panjang-panjang. Okey, yang latihan pertama melibatkan tambah wang. Okey, awak kena buat. Okey, kemudian latihan kedua melibatkan penolakan wang. Cubalah buat. Ingat, kalau 3 macam ni buat satu-satu. 100, RM100 ringgit. Tolak dengan RM16.15. Okey, lepas dapat jawapannya ni, barulah tolak lagi dekat yang baru ni, RM9. Jangan terus tolak 3 terus ke bawah. Nanti salah kira. Macam ni nanti awak buat. Kalau awak buat macam ni, salah nanti kira. RM100. Bukannya apa, cikgu risau awak silap kira. Bukannya kiraan tu salah. RM16.15. Tolak lagi RM9. Ini cikgu tak nak. 3 sekali awak tolak serentak. Tak payah. Risau salah. Buat 2 kali kaedah. Peringkat-peringkat. Okey, seterusnya kita tengok. Alia menerima ni latihan 3 yang terakhir iaitu latihan penyelesaian masalah. Ni awak kena faham betul-betul. Ni soalan kebat Okey, Alia menerima wang saku RM10. Alia ada RM10. Kemudian dia gunakan pula RM5.80 ni. Lepas tu dia guna lagi RM2.50. Lepas dia guna duit-duit ni, berapa baki dia? Macam cikgu cakap, baki je of course lah tolak. So Alia ada RM10. Tolaklah dengan duit-duit yang dia dah guna. Okey, itu untuk soalan yang pertama. So untuk soalan yang kedua pula, Ahmed telah menerima bantuan persekolahan sebanyak RM150. Okey, mula-mula Ahmed ada RM150. Lepas tu Ahmed pergi bayar yuran PIBG. Jadi dah kurang RM60. So Ahmed dah tak ada dah RM60. Jadi tolaklah RM60. Kemudian Ahmed bernasib baik terima pula jumlah bantuan sara hidup sebanyak 300. Dia terima, maka dia tambah 300. RM300. Jangan lupa tulis 300 RM Cikgu pun terlupa nak tulis RM300. Awak jangan lupa. Okey, jadi ada 2 operasi kat sini. Satu operasi tambah dan satu lagi operasi tolak. Okey, jelas? Okey, so sekarang ni kita tengok soalan yang ketiga. Sakinah ingin beli beg kulit sebanyak RM170. Tapi dia cuma ada RM120. Berapakah jumlah yang diperlukan oleh Sakinah lagi untuk membeli wang tersebut? Ini ada RM120. Dia nak beli begnya harga RM170. 90 sen. Jadi berapakah yang diperlukan oleh Sakinah untuk beli beg ni? Jadi soalan dia akan jadi seperti ni. 100 RM, 120 RM120
tambah berapa sama dengan RM170 90 sen. Itu je. Okey, selamat menjawab latihan. Semoga dapat jawab dengan baik. Okey, itu saja. Nanti cikgu akan share latihan dalam Telegram awak. Okey, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum dan selamat menjawab latihan. Bye. Jaga kesihatan. Assalamualaikum.